TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Nisaki. Hari ini kita akan sama-sama membincangkan topik daripada mata pelajaran lukisan kejuruteraan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita berkenalan dahulu dengan cikgu kita hari ini. Silakan. Baiklah murid-murid, jom kita persilakan Cikgu Ahmad Nizam selaku Guru Kanan Lukisan Kejuruteraan dari MRSM Bentong. Selamat datang Cikgu. Terima kasih Nisa. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami dan buat pengetahuan penonton semua. Hari ini kita juga dibantu oleh Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor. Baiklah murid-murid di rumah semuanya dah bersedia, tetapi Cikgu hari ini apa tajuk yang sama-sama kita nak belajar Cikgu? Okay, hari ini cikgu akan berkongsi bersama murid-murid di rumah topik tingkatan 4, unjuran ortografik dan juga pandangan bantuan. Baiklah, bukan sahaja murid-murid di rumah bersedia, tapi kita ada murid-murid yang nak sertai sekali kelas kita hari ini. Jadi kita persilakan murid-murid kita hari ini datangnya dari MRSM Bentong. Siapa yang ada dengan kita hari ini Cikgu? Okey, hari ini saya memperkenalkan kita ada 3 ekor kumbang dan juga ada bunga seorang kat situ. Yang paling atas sekali belah kiri ialah Muhammad Amirul Syafizi. Baik high sikit. Baik. Yang sebelah Fizi ada Nur Iman Amani. Hai Iman. Okey, di bawah Iman Amani ada Nik Muhammad Irfan. Hai Irfan. Dan yang terakhir ada Iskandar. Okay, hai Iskandar, selamat datang. Baiklah, nampaknya mereka semua sudah bersedia Cikgu. Jom kita mulakan kelas kita. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, pada hari ini cikgu akan mulakan dengan topik unjuran ortografik. Untuk topik unjuran ortografik, cikgu akan bahagikan kepada 2 sesi. Sesi yang pertama, cikgu akan menerangkan mengenai konsep dahululah. Okey, sebelum kita pergi ke segmen yang kedua, contoh. Pelajar perlu menguasai dan juga perlu mahir konsep sebelum pelajar boleh menyelesaikan soalan unjuran ortografik. Baik. Okey, Nisa biasa tak dengar perkataan unjuran ortografik? Unjuran saya tahu, ortografik mungkin sedikit asing pada saya Cikgu. Okey, so sama-samalah kita belajar. Baik. Okey, unjuran ortografik ialah lukisan yang dilihat bersudut tepat 90 degree kepada sesuatu bongkar objek. Okey, maknanya bila bongkar tu berada di depan kita, mata kita dengan sata unjuran utama mesti 90 darjah. Okey, yang kedua, bongkar objek diunjurkan melalui 3 pandangan iaitu pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okey, yang berikutnya, permukaan yang selari dengan arah pandangan tidak akan kelihatan. Okey, ini adalah konsep yang perlu dikuasai oleh kesemua para pelajar. Baik. Okey. Unjuran ortografik ada 2 jenis. Yang pertama adalah unjuran sudut pertama. Baik. Okey, kita tengok unjuran sudut pertama. Dia ada 3 pandangan. Pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okey. Gambar rajah yang pertama adalah gambar rajah 3 dimensi. Gambar rajah 3 dimensi itu bermaksud bongkar itu dia boleh dilihat dari 3 pandangan lah. Pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okey, gambar rajah kedua adalah lukisan yang telah diunjurkan dari segi 3 pandangan. Pandangan sisi, pandangan hadapan dan juga pandangan atas. Okey. Bila kita lihat kepada 2 gambar rajah ni, okey, saya nak minta pandangan daripada murid-murid di atas talian. Baik. Mungkin saya boleh minta pendapat Fizi. Boleh Fizi? Boleh Fizi? Silakan. Okey, Fizi, jika kamu lihat 2 gambar rajah ni, okey, apa yang boleh kamu simpulkan dari pada unjuran ortografik sudut pertama? Apa yang boleh saya simpulkan Cikgu? Apa yang boleh saya nampak dekat sudut pertama ni, dia punya ada garisan 45 degree dekat bahagian bawah kiri. Okey. Baik, lagi? Atas pada sudut tu ada
pandangan sisi, sebelah kanan ada pandangan hadapan, dan bawah pandangan hadapan ada pandangan atas. Okey, terima kasih Fizi. Okey, tepat sekali. Okey, kedudukan pandangan hadapan berada di sebelah atas yang selari dengan pandangan sisi, manakala bagi pandangan atas berada di bawah kedudukan pandangan hadapan. Nisa rasa pelik tak? Kenapa pandangan atas? Selalu kalau pandangan atas kita tengok daripada atas. Betul. Tapi bila dia unjurkan kepada unjuran ortografi, kenapa pandangan atas tu dia berada di bawah? Rasa macam pandangan hadapan pun ya juga cikgu. Ya. Sedikit kekeliruan di Okey, situ. itu adalah unjuran sudut pertama. Sekarang kita tengok pula unjuran sudut ketiga. Unjuran sudut ketiga ni adalah unjuran yang biasa kita pakai sekarang. Sekarang kita dah tak pakai unjuran sudut pertama. Kita guna unjuran sudut ketiga. Okey, daripada unjuran sudut ketiga ni, saya nak minta pendapat pelajar seorang lagi. Baik. Okey, saya nak minta pendapat Iman lah. Okey, Iman Amani. Apa yang boleh kamu lihat daripada unjuran ortografik sudut ketiga? Kalau untuk sudut ketiga, dia punya 45 darjah dia duduk dekat belah atas. Baik. Sebelah dia ada pandangan atas dan bawah hadapan dan juga sisi tu duduk selari. Okey, terima kasih Iman. Okey, tepat sekali. Okey, kalau unjuran sudut ketiga, Baik. apa yang kita lihat daripada pandangan atas, dia akan berada di atas. Okey, dia akan berada di atas. Apa yang kita lihat di kiri, dia akan berada di hadapan. Manakala di kanan tu adalah pandangan sisi. Okey, itu adalah unjuran sudut ketiga. Unjuran sudut ketiga ni dia mudah je. Kita tengok dia daripada atas, dia akan berada di atas. Baik. Kita tengok dia di kiri, dia akan berada di kiri. Kita lihat dia di kanan, dia akan ada di kanan. Oh, lebih mudah faham lah begitu cikgu. Ya, betul. That's why sekarang kita menggunakan unjuran sudut ketiga. Baik. Okey, ini adalah simbol unjuran sudut ketiga dan juga simbol unjuran sudut pertama. Okey, sekarang kita tengok pula 4 jenis permukaan bongkah yang akan ditanya dalam soalan unjuran ortografik. Okey, yang pertama ialah bongkah muka rata ataupun bongkah yang muka lurus lah. Okey, kalau kita perhatikan setiap muka A, B, C, D, E, F dan G semuanya permukaan rata. Ya. Permukaan rata tu maksudnya dia sudutnya adalah 90 degree. Baik. Bila kita lihat daripada atas, contoh kalau kita lihat daripada atas, daripada arah pandangan mata kita dan juga daripada muka A, dia bersudut 90 darjah. Baik. Okey. Yang kedua, bongkah permukaan condong. Okey, bongkah permukaan condong. Okey, bongkah permukaan condong maksudnya bila kita lihat daripada satah unjuran utama, Baik. dia tidak berada 90 degree dengan satah. Contoh macam ni kan. Kalau cikgu tengok daripada pandangan atas, Baik. tengok daripada pandangan atas, H dan juga D dia tidak berada 90 degree dengan arah mata. Maknanya ini adalah bongkah permukaan condong. Okey, yang berikutnya ialah bongkah permukaan lengkung, permukaan oblik dan juga bongkah permukaan pelbagai. Baik. Okey, bongkah permukaan pelbagai ni kalau kita tengok dia ada bongkah permukaan lurus D, D adalah bongkah permukaan lurus. Baik. Dia ada K. K adalah bongkah permukaan lengkung dan juga dia ada B, bongkah permukaan oblik. Dalam satu soalan dia ada semua permukaan lah. Baik. Okay, so pelajar perlu tahu untuk permukaan pelbagai sebab kebanyakan soalan dia akan bertanya tentang keseluruhan permukaan. Baik. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada unjuran sudut ketiga. Baik. Okey. Unjuran sudut ketiga, kalau kita tengok pandangan hadapan dia boleh berada di kiri ataupun dia boleh berada di kanan. Manakala pandangan sisi dia boleh berada di kiri ataupun dia boleh berada di kanan. Maksudnya begini. Kalau cikgu lukis macam ni, okey, ini adalah sudut ni adalah paksi unjuran. Ya. Okey, dah ada macam nilah. Kiri dan juga kanan. So 45 kat sini. Okey, yang ini pula. Dia ada segi 4 sini. Baik. Okey, sekarang ni dia boleh jadi macam ni. Oh. Okey. Kalau 45-nya berada di kiri, maknanya ini adalah atas. So ini adalah atas. Dia boleh ada dua keadaan lah. Baik. Yang ini boleh diterima, yang ini pun masih boleh diterima. Dia yang penting pandangan atas dia mesti berada di atas. Baik. Dia tak boleh pandang atas tiba-tiba dia ada kat bawah pula. Itu tak boleh lah.
Okey. Pandangan atas mesti berada di atas. Baiklah, sebelum kita teruskan lagi perbincangan kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Masih menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Nisa K dan Cikgu Nizam serta murid-murid dari MRSM Bentong bagi mata pelajaran lukisan kejuruteraan dan tajuk kita unjuran ortografi dan pandangan bantuan. Kita tak nak buang masa, jom kita teruskan pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, sekarang kita akan sambung kepada segmen yang kedua. Untuk segmen yang kedua ini, kita akan lihat pula macam mana bagaimana hendak menyelesaikan soalan unjuran ortografik. Sebentar tadi kita dah belajar dia punya teori kan. So saya harap murid-murid boleh mengikutilah kita punya pembelajaran untuk hari ini. Okey, kita tengok soalan contoh yang pertama. Okey, ini adalah bongkah yang diberi. Okey. Ini adalah pandangan atas lah. Dia cakap, Raja menunjukkan pandangan atas bagi objek A. Lukis pandangan hadapan dan pandangan sisi kanan bagi objek itu. Okey, sekarang ni, bila kita hendak menyelesaikan soalan unjuran ortografik, pada setiap pandangan kita perlu mendapatkan dua maklumat. Okey, sebab ini adalah gambar raja dua dimensi. Bila gambar raja dua dimensi, maknanya kita perlu tahu dua maklumat. Okey, kita tengok sekarang. Bila kita ada kotak kan? Kita ada kotak. Ini adalah lebar. Belah kiri ialah lebar. Belah kanan ialah dalam. Ini tinggilah. Ini tinggi. Okey, tinggi. Okey, saya nak tanya Irfan. Okey, Irfan boleh dengar? Okey, pada pandangan atas, maklumat apa yang kita boleh tahu? Pada pandangan atas tu, maklumat yang kita boleh tahu lebar dengan dalam. Okey, kelebaran dan kedalaman. Maklumat di atas adalah lebar dan dalam. Maknanya daripada pandangan atas kita boleh tahu yang inilah. Okey, yang ini ialah lebar. Dan kita boleh tahu yang ini adalah dalam. Okey. So, kita akan menyelesaikan dua pandangan. Pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Baik. Okey, ini kita buat paksi unjuran. Bila dah buat paksi unjuran, kita akan buat paksi 40. Kita akan buat sudut 45, garisan 45. Okey, sekarang ni, katakan cikgu nak buat pandangan hadapan dahulu. Cikgu nak buat pandangan hadapan iaitu kiri lah. Okey, sebab ini kita tengok di kiri, maknanya apa yang berada di kiri, kita akan dapat hadapan. Pandangan hadapan akan berada di kiri. So, daripada pandangan atas, kita akan bawa kelebaran pergi ke bawah lah. Okey, kita akan bawa kelebaran pergi ke bawah. Kita akan unjurkan pergi ke bawah. Okey, bila nak dapatkan pandangan hadapan, kita perlu tahu dua maklumat. Baik. Yang pertama, maklumat lebar. Yang kedua, kita perlu tahu maklumat tinggi. Maklumat lebar, kita boleh perolehi daripada pandangan atas. Okay, sebab tadi Irfan ada cakap, ini adalah lebar. Okey. So, bila kita unjurkan ke bawah, ini akan dapat lebar. Okey. Baik. Lagi satu, kita perlu dapatkan maklumat tinggi untuk menyelesaikan pandangan hadapan. So, maklumat tinggi itu kita boleh perolehi daripada bongkah. Kita boleh memperolehi daripada bongkah bantuan. Baik. Kalau murid-murid perhatikan, pada bongkah bantuan, dia dah bagi dah 61, dia punya tinggi, 34 dan juga 18. Baik. So, kita menggunakan dua maklumat tersebut untuk menyelesaikan pandangan hadapan. Okey. So, sekarang cikgu akan buat ni. Okey, pelajar perhatikan ini. Okey, ini adalah muka yang pertama. Okey, muka yang pertama kita tengok dia punya lebar ambil daripada pandangan atas. Okey, tinggi kita tanda 34. Okey, yang ini ialah 34 lah. Itu adalah 34 berdasarkan gambar rajah. Berdasarkan bongkah bantuan. Okey, next kita tengok yang atas. Sama juga. Yang atas ketinggian itu, ketinggian dia akan ambil daripada bongkah bantuan 61. Dia akan ambil 61. Manakala lebar daripada pandangan atas. Dia akan ambil lebar yang inilah. Lebar yang ini dia sama lebar. Okey, dia sama lebar. Okey, lagi satu, pelajar perlu kuasai ialah jika muka condong, ini muka condong. Okey, ini ialah muka condong.
Bila muka condong, kita pandang di hadapan, permukaan condong itu dia akan nampak tegak. Kita akan bawa dia pergi ke satah unjuran utama. Okay? That's why kita tak nampak condong lah kat sini. Kita akan nampak bentuk L kat situ. Baik. Okay? Okay, so kita dah siap pandangan hadapan. Sekarang kita tengok pada pandangan sisi pula. Okey, pada pandangan sisi kita perlu dapatkan maklumat dalam dan juga maklumat tinggi. So senanglah untuk dapatkan pandangan sisi kerana dalam kita dah ada dah. Dalam dia akan ambil ukuran pada pandangan atas. Ini dalam. Ini dalam lah. Dalam dia akan ambil ukuran pada pandangan atas. Manakala tinggi dia akan ambil ukuran daripada pandangan hadapan. Dia dah tak perlu lagi refer kepada gambar bongkar. Baik. Kerana tinggi kita dah dapat dah dekat pandangan hadapan tu. Okey, pandangan hadapan tu kita dah dapat tinggi. So kita hanya unjurkan lebar. Unjurkan dalam. Unjurkan dalam, kedalaman. Lepas tu unjurkan ketinggian. Okey. Ni dia unjurkan ketinggian. So bila dah unjurkan ketinggian, kita kena cari dua garisan yang bersilang. Okey, so dia sebenarnya dua tangan yang bergerak bersamalah. Contoh titik ni. Dia akan bergerak bersama. Dia akan berjalan. Lepas tu buat turun. Titik ni nanti dia akan berjalan. Baik. Okey, dia akan berjalan bersamalah. So kita dapatlah selesaikan masalah tu. Okey, kita selesaikan unjuran ortografik. Baiklah. Cikgu, apa akan jadi sekiranya salah satu ukuran, tak kiralah tinggi ke, lebar ke, dalam ke, salah? Okey. Dapat ukuran yang salah. Dia kalau salah satu ukuran salah, dia melibatkan pandangan yang lain. So kawan dia yang sebelah tu akan salah juga. Okey, maknanya kalau dia contoh dia salah tinggi, maknanya gambar rajah ni kan, dia dapat pendek lah sebab tinggi dia salah kan. Baik, dia dapat lebih pendek, tetapi lebarnya betul ke tak? Dia akan jadi Rasa lebar betul ke tak? salah. Sepatutnya lebarnya betul lah sebab dia cuma betul. salah tinggi je. Oh, dia cuma dipendekkan. Tapi kegemukan dia sama. Faham. Baik. Orang tu dia sama gemuk cuma pendek dengan rendah aje. Okey, macam baik. tu. Dia cuma salah pada ketinggian sahaja. Baik. Kelebaran tu ataupun kedalaman dia still betul. Okey, yang berikutnya, ini yang penting. Ini yang selalu pelajar salah. Okey. Selalu murid-murid salah sebab apa? Kerana murid-murid dia tidak dapat membina lengkung. Okey, dia tidak dapat membina lengkung ni. Baik. Okey, lengkung ini harus dibina dengan 5 titik. Okey. So sebelum kamu nak buat lengkung ni, kamu kena tahu lengkung tu dia bermula daripada mana. Kalau saya selalu cakap kat murid-murid saya, starting permulaan lengkung dan pengakhiran lengkung saya akan panggil sebagai extreme point. Extreme point. Extreme point adalah pengakhiran dan juga permulaan lengkung. Okey. Kalau kita tengok lengkung kita, dia bermula di sini. Okey, saya wakilkan sebagai A dan juga B lengkung kita. So bila lengkung permulaan extreme point bagi lengkung, saya bawa pergi ke pandangan hadapan. Baik. So lengkung saya dia akan starting di sini. Ini A, ini B. Baik. Okey. So bila kita bawa garisan unjuran pergi ke pandangan sisi, kita akan tahu lengkung kita akan bermula di sinilah, ni A, ini B. Sebab apa kita tahu? Sebab B ni kita unjurkan. Baik. So kita akan tahu B kat sini. Dia B bertemu B. A akan bertemu A. Dekat tengah-tengah ni selalu pelajar salah. Selalu murid-murid salah sebab murid-murid tidak mencari 3 titik. Bila nak buat lengkung, dia mesti ada at least 3 titik. Baik. Kalau 2 titik, lengkung tidak akan terhasil. 2 titik, hanya garisan lurus yang akan terhasil. Baik. Nanti dia tak akan menjadi lengkung lah, cikgu kan? Ya, betul, dia tak jadi akan lengkung. 90 darjah. Dia akan jadi lurus lah. Lurus. Dia akan jadi lurus. So kalau ada 3 titik, kita boleh dapat lengkung. So macam mana nak dapatkan 3 titik tu? Cari saja point daripada ekstrim. Tengah-tengah. Sekarang kita tahu ekstrim kita dekat A dengan B. Baik. A dengan B tu ekstrim. So dekat tengah-tengah tu, antara tu kita ambil je 3 titik. Dia tak ada ukuran. Ikut kita lah. Baik. Okey. So kemudian, katakan ini 1 Roman, 2 Roman dan juga 3 Roman. So bawa ke atas, kita akan dapat 1 Roman, 2 Roman dan juga kita akan dapat 3 Roman. Baik. So kaedah yang sama, kita unjurkan 1 Roman ke kanan, unjurkan 1 Roman ke bawah. Baik. So kita akan dapat persilangannya di sini. 1 Roman,
2 Roman dan juga 3 Roman. Baik, jadi ini adalah cara bagaimana nak menyelesaikan masalah di dalam soalan seperti ini ya cikgu? Ya, betul. Baiklah, murid-murid diharap dapat mengikuti dengan baik setakat ini. Mungkin ada yang masih berkerut-kerut dahinya. Kita rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid masih menonton Sukses SPM 2022 bersama saya dan Cikgu Nizam serta murid-murid dari MRSM Bentong. Kita nak teruskan perbincangan kita kepada topik yang seterusnya. Jom Cikgu, kita teruskan. Okey, sekarang kita proceed kepada topik yang kedua iaitu pandangan tambahan. Baik. Okey, pandangan tambahan ni dia sebenarnya dia ada kaitanlah antara unjuran ortografi. Kita perlukan kemahiran dalam menjawab unjuran ortografi untuk menyelesaikan soalan pandangan tambahan. Baik. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pandangan tambahan? Okey, pandangan tambahan ataupun pandangan bantuan merupakan lukisan yang dilihat iaitu mata bersudut tepat 90 degree pada satah yang condong. Okey, pada satah yang condong. Okey, yang kedua, saiz dan bentuk sebenar sesuatu permukaan objek dapat ditunjukkan pada lukisan ortografik. Okey. Jika permukaan objek tersebut berada selari dengan satah unjuran utama. Yang ketiga, pandangan tambahan dibentuk melalui satah tambahan yang diunjurkan selari dengan permukaan yang condong. Dan yang terakhir ialah saiz dan bentuk sebenar sesuatu permukaan objek dapat ditunjukkan pada pandangan bantuan bagi permukaan yang condong iaitu permukaan yang selari dengan satah unjuran utama. Baik. Okey, kita tengok contoh. Okey, ni. Pandangan tambahan dia ada 3 jenis. Okey, yang pertama adalah pandangan tambahan ketinggian. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok. Pada pandangan tambahan ketinggian, dia akan bagi kita pandangan atas dan juga pandangan hadapan. Kita akan unjurkan pergi ke paksi XY lah, paksi unjuran paksi utama pandangan tambahan. Baik. Daripada pandangan atas bagi permukaan yang condong. Okey, bagi permukaan yang condong. Okey, saya nak tanya Iskandar. Okey, Iskandar. Jika perhatikan pada gambar raja, okey, pandangan atas tu, maklumat yang kita tahu pada pandangan atas ialah maklumat apa? Maklumat dalam dan lebar. Okey, dalam dan lebar. Yang kita tak tahu apa? Tinggi. Okey, yang kita tak tahu tinggi. Bermaksud kita perlu pindahkan ukuran tinggi. Maknanya kita perlu pindahkan ukuran tinggi dan ini adalah pandangan tambahan ketinggian. Okey, pandangan tambahan ketinggian kita perlu memindahkan ukuran ketinggian pada satah rujukan. Okey, Iskandar. Ketinggian berada pada pandangan mana? Pada pandangan hadapan. Okey, so pada pandangan hadapan ada tinggi. Okey, pada pandangan hadapan ada tinggi. Maksudnya kita perlu pindahkan ukuran ini, tinggi ini bawa ke sini. So ini akan jadi tinggi. Baik. Okay, ini adalah pandangan tambahan ketinggian. Okey, yang berikutnya adalah pandangan tambahan kedalaman. Okey. Baik. So kita akan unjurkan garisan permukaan yang condong ni lah. Kita akan unjurkan permukaan yang condong pada satah rujukan. Okey. BC ni ialah satah rujukan. Kita akan unjurkan kepada satah rujukan. Tapi kita nak tahu kita nak pindahkan apa ni? Okey. Untuk soalan ini kita nak pindahkan kedalaman kerana pada pandangan hadapan kita hanya tahu maklumat tinggi dan juga kita tahu maklumat lebar. Kita tidak tahu maklumat dalam. Bermaksud kedalaman itu yang perlu dipindahkan pada satah rujukan. Okey. Untuk kedalaman, memindahkan ukuran kedalaman pada satah rujukan. Okey. Yang berikutnya ialah pandangan tambahan kelebaran. Untuk pandangan tambahan kelebaran, kalau kita perhatikan, dia akan memindahkan dia akan buat garisan unjuran kepada satah rujukan. Baik. Garisan unjuran itu daripada muka yang condong lah. Muka yang condong, dia bawa ke satah rujukan. Ni satah rujukan. Okey, kemudian kita perhatikan. Satah dekat permukaan yang condong ni, kita hanya tahu maklumat dalam dan juga maklumat tinggi. Tetapi maklumat lebar kita tak tahu. Maklumat lebar dia berada di pandangan hadapan. So lebar ni yang perlu kita pindahkan.
Okey, that's why kita namakan dia sebagai pandangan tambahan kelebaran. Baik. Okey, pandangan tambahan kelebaran memindahkan ukuran kelebaran pada satah rujukan. Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan lah. Okey. Kebiasaannya soalan pandangan tambahan ni adalah soalan, bukan soalan favourite pelajar lah. Kebanyakan murid dia akan skip soalan pandangan tambahan sebab bagi mereka diorang bila bercerita dengan saya kan, dia kata diorang tak boleh nak view, tak boleh nak nampak kat mana kedudukan dia. Tak boleh nak visualisasikan. Ya, betul. Baik. Dan lepas saya buat kajian-kajian sedikit, kita akan menggunakan kaedah koordinat lah. Okey, menyambungkan titik dengan titik untuk mendapatkan pandangan tambahan. Baik. Okey. Okey, so sekarang cakap kita tengok soalan, Raja menunjukkan dua pandangan bagi sebuah objek. Unjurkan pandangan tambahan pada satah rujukan X1, Y1. Semua butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan. Okey, sekarang ni saya nak tanya Fizi. There you go. Okey, Fizi. Pada muka condong pada pandangan mana yang perlu unjurkan ke satah rujukan? Pada pandangan atas. Okey. So Fizi cakap kita akan bawa ni. Yang ini yang kita akan unjurkan pergi ke satah rujukan. Okey, Fizi, ini pandangan tambahan jenis apa? Ketinggian. Okey, betul. Okey, terima kasih Fizi. Ini adalah pandangan tambahan jenis ketinggian kerana maklumat yang berada kat sini hanya dalam dan juga lebar, betul Nisa. Yang tak ada adalah ketinggian. That's why kita namakan dia sebagai pandangan tambahan ketinggian dan kita harus memindahkan tinggi. Okey, sekarang saya nak tanya Nisa pula. Ya. Tinggi berada pada pandangan mana, Nisa? Tinggi pandangan hadapan. Okey, betul. Okey, tahniah Nisa. Okey, tinggi akan berada pada pandangan hadapan. So, makna kita akan tandakan tinggi dahulu. Baik. Okey, boleh nampak tak? Okey, so ini adalah tinggi lah. Tadi saya dah ajar kan, ini tinggi. Maknanya kita akan marking dahulu. 1, 2, 3. Dia akan ada 3 ketinggian. Dan ketinggian ini, kita perlu bawa dia pergi ke satah rujukan. Okey, kita akan bawa dia pergi satah rujukan. So, kita akan tanda lah. 1, 2, 3. Kita akan tanda. Okey. Okey, nak tanda ketinggian ni, kalau dulu kebanyakan murid dia akan pakai jangka lukis, dia akan ambil ukuran. Ya. Pindah, buka jangka lukis kita, dia ambil 1, dia pindah sini. Dia buka lagi 2 ke 3, dia pindah sini. Okey, tapi saya tak, mungkin waktu terlalu kita buang masa macam tu kan. Saya selalu ajar murid saya, Baik. kita ambil piece of paper lah. Kita ambil paper, kita letak paper kita kat sini, so kita tick je dekat paper kita. Lepas tu pindahkan balik paper kita kat sini, lepas tu kita tick balik. Walaupun walaupun soalan tu ada lebih daripada 5 ketinggian, dengan petik jari je kita boleh tanda ketinggian itu pada satah rujukan. Baik. Okey. So kita akan tanda tinggi. Dah tanda tinggi pada pandangan hadapan, kita akan bawa pergi ke pandangan pergi ke satah rujukan lah. Okey, kemudian kita akan labelkan setiap titik pada bongkar dan juga pada dua pandangan. Okey, pandangan atas dan pandangan hadapan dan juga pada bongkar bantuan tu kita akan labelkan setiap titik tu. Baik. Okey, labelkan setiap titik. Okey. So bahagian ini yang menarik. Bahagian ini yang menarik. Kita akan unjurkan setiap bucu pada pandangan atas. Okey, next kita akan pakai kaedah koordinat. Okey, sekarang kita tengok. Okey. Pada garisan ketinggian 1 ada huruf apa? Nisa rasa ada huruf apa, Nisa? M. Okey, pada ketinggian 1 dia ada huruf M. Bermakna pada ketinggian 1 ini kita akan tandakan M. M kita akan berada kat sini. Baik. Okey, so makna pada ketinggian 1 ada M. Okey. Kemudian ada M dan L, ada dua kat situ. ML. Ada M dan L. Okey. Macam mana saya tahu M dan L tu dia bersambung? Kita akan tengok pada bongkar. Okey, pada bongkar M dan L tu dia bersambung. Dia ada garis. So kita garis je. Okey. Yang kedua, kita tengok pula pada nombor 2 ni. Pada nombor 2, dia ada huruf apa? Dia ada huruf H, I, G, J, K, F dengan E.
Betul? Baik. So bermakna dekat nombor 2 ni nanti dia mesti ada semua huruf ni. Semua huruf ni. Dia ada I, G, J, F, K, E. Then macam mana cikgu nak sambung? Kita akan tengok pada bongkar. Kalau pada bongkar, M dia sambung kepada I. So maknanya kita akan sambunglah. M nanti dia akan sambung kepada I. M sambung kepada I, H sambung kepada I. Macam mana dia nak sambung? Kita akan tengok pada bongkar. Bongkar tu dia akan tunjukkan sambungan dia daripada huruf mana ke huruf mana. Baik. Okey, next 3. Okey, pada kelebaran 3, pada ketinggian 3, dia ada huruf apa? Saya nak tanya. Okey, Iman. Silakan Iman. Ya, cikgu. Pada kelebaran 3, pada ketinggian 3, sekejap ya. Okey, pada ketinggian 3 dia ada huruf apa? Ada huruf A, B, C dengan D. Okey, bagus Iman. Pada ketinggian 3 dia ada huruf A, B, C dan D. Bermakna dekat 3 ni nanti, dekat garisan 3 kita perlu dapatkan A, B, C dan D. Dan kita sambunglah. Macam mana nak sambung? Kita akan tengok pada bongkar. Dia sambung daripada huruf apa ke huruf apa. Baik. Okey. So dapat permukaan yang lurus lah. So kalau kita perhatikan pada ketinggian 1 dia mesti ada huruf M, L. Pada ketinggian 2 dia perlu ada H, I, G, K, F, J, K, K dengan E. okey. Dan juga pada ketinggian 3 dia mesti ada huruf A, B, C dan D. So murid-murid tak perlu ada view ke apa. Just pastikan pada garisan nombor 1 ada M dengan L. So kalau dah dapat, tanda. Dia lebih mudah kepada murid-murid untuk dapatkan keseluruhan gambar rajah tersebutlah. Baik. So tak adalah pelajar tu selalu tinggalkan soalan pandangan tambahan. Rugilah. Baik. Okey, rugi sangat bila pelajar meninggalkan soalan pandangan tambahan sebab kita hanya menggunakan teknik menyambungkan titik sahaja. Dia menyambungkan titik sahaja untuk boleh dapat jawab soalan pandangan bantuan. Okey, sekarang kita nak tengok muka lengkung pula. Okey. Daripada bongkar kita tengok muka lengkung adalah daripada M pergi ke J. Okey. Yang kedua daripada L ke K. Dia mesti ada 2 lengkung. Lengkung pertama daripada M pergi ke J. So makna lengkung kita adalah daripada M dia akan pergi ke J-nya tu lah. Baik. Yang kedua L pergi ke K. L pergi ke K. Tapi boleh tak buat lengkung macam tu? Tak boleh. Sebab apa, Nisa? Sebab dia tak menyentuh garis yang bersilang. Betul juga lah. Okey, dia tak boleh terus buat lengkung sebab kalau kita ada 2 titik, apa yang akan terhasil? Dia akan jadi garis lurus. Ya, betul. Kalau dia ada 2 titik, garisan lurus yang terhasil tak dapat lengkung. Kalau nak dapat lengkung, kena dapat buat apa? Kena ada 3 titik. Ya, betul. Kena ada 3 titik di tengah-tengah tu kena ada 3 titik. Baik. So maknanya kita kena wujudkan 3 titik kat sini. Wujudkan 3 titik, kemudian bawa ke bawah untuk dapatkan dia punya lebar lah. Okey, dapatkan dia punya ketinggian. Sebentar ya. Bukan yang bawa ke bawah, kita kena bawa ke ketinggian dia. Kita kena bawa ke sini. Sebab ini kan pandangan tambahan ketinggian. So dapatkan ketinggian lah. Okey, so bila kita dah dapatkan ketinggian, kita dah tanda. Okey, daripada pandangan atas, ini kawasan lengkung dia. Baik. M dengan J. Okey, so kita bawa turun. Pakai koordinat juga, so kita akan dapat lengkung. Okey, kemudian yang kat belakang pula. Okey, murid-murid kena perhatikan ya. Lengkung ni, untuk pandangan atas, lengkung MJ adalah yang garisan yang ini. Baik. Pada pandangan atas, lengkung LK adalah pada yang ini. That's why titik ni kita akan bawa pergi ke atas, pergi ke LK untuk dapatkan lengkung LK. So dia akan dapat 3 titik kat situ. Baik. Dapat 3 titik, so kita akan buatlah lengkung. Buat lengkung jangan freehand lah.
Buat lengkung mesti pakai French curve. Kalau kita pakai freehand, ada lekuk-lekuk sikit nanti markah kurang lah. Boleh kehilangan markah di Ya, situ. lengkung dia mesti licin. Baik. Okey, lengkung mesti licin. Baiklah, nampaknya telah pun diterangkan secara jelas bagaimana nak menyelesaikan masalah bagi soalan pandangan tambahan, juga dikenali sebagai pandangan bantuan. Diharap murid-murid di rumah masih mengikuti. Kita rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 22. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Nisa K dan Cikgu Nizam. Kita nak teruskan lagi perbincangan kita. Tajuk kita hari ini unjuran ortografi dan pandangan bantuan. Silakan Cikgu. Okey. So sekarang kita tengok soalan yang kedua. Baik. Okey, soalan yang kedua, Raja menunjukkan dua pandangan bagi sebuah objek A. Unjurkan pandangan tambahan pada sata X1, Y1. Butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan. Okey. Murid-murid saya di talian, perhatikan soalan ni. Cikgu nak soal beberapa murid. Baik. Okey, yang pertama kita pergi kepada Irfan lah. Lama saya tak dengar suara dia. Okey, Irfan. Kalau kamu perhatikan, muka condong pada pandangan mana yang kita akan unjurkan pergi ke sata rujukan? Muka condong pada pandangan mana? Pandangan hadapan ataupun muka condong pada pandangan sisi yang kita akan unjurkan pergi ke sata bantuan, sata rujukan kita? Muka condong pada pandangan. Okey, kita nak unjurkan muka condong pada ini ataupun yang ini? Pada pandangan hadapan ataupun pada pandangan sisi kanan? Perhati. Okey. Kawan-kawan lain dah senyum dah tu. Ada yang nak bantu? Okey, ada yang nak bantu? Mungkin boleh bantu. Pandangan sisi tu. Okey, pandangan sisi. Okey, terima kasih Fizi. So, kita akan unjurkan pada pandangan sisi. Okey, Fizi. Dah alang-alang awak jawab tu, cikgu nak tanyalah. Okey, ini pandangan bantuan jenis apa ni? Kedalaman. Kedalaman pasti? Kelebaran. Okey, sekarang ini Dia tukar jawapan dia, Cikgu. dia tukar dah. Dia tak pasti. Ini tinggi. Yang ini apa? Belah kanan apa selalu Fizi? Kedalaman. Belah kanan dalam. So maklumat yang tak ada adalah Lebar. 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 Maklumat lebar yang tak ada. So mana ini adalah jenis kelebaran. Baik. Okey. Kelebaran kita dapat daripada mana Fizi? Pandangan hadapan. Okey, kelebaran kita akan dapat daripada pandangan hadapan. So cikgu akan tandakan kelebaran pada setiap bucu. Kalau pelajar tengok, ini ada lebar dia lah. Ini lebar kan? Ini lebar. So cikgu tandakan 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 kelebaran. Baik. So bila dah ada 4 kelebaran tu, kita akan pindahkan pada sata rujukan. Okey, cikgu akan pindahkan pada sata rujukan. So, cikgu akan dapat 1, 2, 3 dan 4. Baik. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan. XY ni perlu guna tak? Fizi, boleh jawab tak Fizi? XY ni perlu tak nombor 4 tu berada pada XY? Ataupun boleh buat di atas ataupun boleh buat di bawah? Rasanya tak perlu ke cikgu? Okey, betul. Terima kasih Fizi. XY ni sebagai bantuan untuk soalan ni beritahu kat kita perlu unjurkan ke paksi XY lah, ke sata rujukan. Tidak semestinya XY itu digunakan. Baik. Okey? Kalau kamu tak nak guna XY, contoh, besar sangat kan? Kalau kamu pakai XY, nanti dia dekat sangat dengan soalan. So, kamu tak perlu pakai sata XY pun tak apa. Bawa sikit ke atas ataupun ke bawah sedikit. Okey? So, kita sambung. So, bila kita dah dapat kelebaran, dah dapat dah. Lebar dah dapat daripada pandangan hadapan. Kita pindahkan kelebaran kita pada sata rujukan. Baik. Kemudian kita akan label lah. Label ini sangat penting. Kalau kita tak label, kita tak boleh buat sistem koordinat lah. Kita tak boleh dapat kawan dia. Okay? Kita tak boleh dapat kawan dia. So, kita label. Okay, so bila kita label, kita tengok. Pada kelebaran 1. Okay, pada kelebaran 1, ada huruf apa? Iman Amani. Boleh tolong cikgu jawab? Kelebaran 1 ada... Tak nampak sebenarnya. Tak nampak? Okey, kalau tak nampak kita minta Nisa lah tolong. Okey, pada kelebaran 1 ni, pada kelebaran 1 ni ada huruf apa? Lebar ya? Ha.
Ada huruf P, betul. J, J, M, M, N dan O. N, O. Okey, pada kelebaran 2 pula, kita ada kelebaran 2. Okey, kelebaran 2 ada apa? Iman. Nampak tak? Kelebaran 2 ada K, Tengok betul-betul. ada Ada huruf apa? Kelebaran 2. I. Tak nampak? Ada I. Kelebaran 2 ada I. Lagi ada apa lagi? Ada I sahaja. Okey? Kelebaran 3. Kelebaran 3 cikgu tanda ada huruf J, K. L. L. Ada huruf L. L, K, E, Okey, D E. dengan C. E, D dan C. Okey, bagus Iman. Okey, manakala kelebaran 4 ada M, N, O. O. Baik. Okey. Yang ini kita perlu tandalah 1, 2, 3, 4 ni kita perlu dapatkan dia punya huruf tu supaya senang kita marking nanti. Supaya senang kita tahu garisan 1 dia ada huruf P, J, M, N dan O. Pada garisan nombor 2 dia ada huruf apa? Dia lebih mudah begitu. Okey. Okey, kemudian kita akan unjurkan pergi ke satah. Pada pandangan sisi itu kita akan unjur. Baik. Okey, then baru kita cari titik pada nombor 1. P. Dapat dah P. Macam mana saya dapat P? Sebab saya tahu nombor 1 tu ada kat P kan. So cikgu cari P. P kat sini. P kat sini. Yang ini P. So cikgu unjurkan lah. Unjurkan ke atas sampai dia jumpa nombor 1. Kenapa dia perlu jumpa nombor 1? Sebab P tu berada dekat nombor 1. Baik. Okey, kemudian cikgu cari pula J. Okey, kat sini mana J? J yang ini kan? Ini J. So cikgu akan gerak naik. So cikgu akan dapat J. J cikgu kat situ. Baik. Okey, kemudian M pula. Itulah. Baik. Oh, ni salah lah ni. Salah. Sepatutnya P, J, H, A dan B. Baik. Okey, dekat nombor 1 ni ya. Okey, dekat kelebaran 1 ada huruf P, J, H, A dan B. Mana kelebaran 1 ada huruf P, J, H, A dan B. Salahlah jawapan saya tadi sebenarnya. Salah lah. Okey, tak apa. Sebelum ni dah betul kan? Baik. Okey, sekarang kita sambungkan. Macam cikgu explain sebelum tadi. Nak sambung, just tengok pada bongkar. Tengok pada bongkar. P dengan J, dia sambung. So, kita sambunglah. Kemudian, J dengan H. J dengan H, dia sambung kan? So, kita sambung je. Sambung. Sambung. Baik. So, lepas tu kita pergilah pula kepada nombor 2. Nombor 2 ada I sahaja. I. Nombor 2 ada I je. So, I ni dia sambung ke mana? I tak sambung ke U. I and U cannot together. Dia sambung dengan H, cikgu. Ya, betul. I dia akan sambung ke H. Kalau kita tengok, I dia akan sambung ke H. Baik. Okey, nombor 2 dah settle. So, kita pergi pula nombor 3. So, dapatkan semua titik-titik tu. Saya rasa tak ada masalah kalau kamu dah pakai kaedah ni. Memang tak jadi masalah. Dia lebih mudah lah. Baik. Okey, so kita sambungkan. Cuma jangan salah tengok lah. Jangan salah sambung. Kalau salah sambung tu, cikgu tak boleh nak tolong lah. Kalau kita salah label huruf, macam saya buat awal tadi, maknanya akan jadi lain. Dia akan jadi tambahan efek. kita. Ya, betul. Baik. Kedudukan dia salah lah. Tempat tu jadi salah. Nanti pandangan tambahan jadi bentuk lain, cikgu, daripada bongkar. Betul tu. Okey, so nombor 4 pun sama juga. Ada M, N dan O. So, kita sambung. Okey, sekarang kita tengok macam mana nak buat lengkung pula. Baik. Okey, sekarang lengkung ni, kalau perhatikan, dia ada 2 lengkung. Okey, saya nak tanya siapa? Nak tanya Iskandar lah, Iskandar. Ya, saya. Okey. Daripada bongkar tu, kalau kamu tengok daripada bongkar, lengkung di depan itu, ekstrim dia di mana? Extreme point. Ekstrim point lengkung di depan. Extreme point lengkung. M. M, betul? Ke mana? Dia ada 2 lengkung. Lengkung pertama, Lengkung pertama M ke mana? M ke E. Okey, good. M ke E. Bagus, Iskandar. Yang kedua, lengkung kedua daripada mana? E ke N. Okey, lengkung kedua daripada? E ke N. Dia bukan... Saya rasa daripada I. Okey, I ke salah. M ke I. Tak nampak sangat tadi. Okey, tak apa. Lengkung kedua daripada N Ke I. ke I. Okey, bagus. Terima kasih, Iskandar.
So, bila nak buat lengkung, murid perlu tahu extreme point dia. Kalau murid tak tahu extreme point, nanti lengkung tu dia akan berapu-rapu lah, kucak-kacir nanti dia akan pergi. Baik. Okey. At least bila dia tahu lengkung tu, nanti dia boleh carilah titik tengah. Okey. So, sekarang cikgu akan bahagi lengkung tu kepada 3 bahagian. Okey, kalau pelajar tengoklah. 1, 2, 3. Lengkung itu cikgu dah bahagikan kepada 3 bahagian. Baik. So, cikgu akan tanda kelebaran dia. Cikgu akan tanda kelebaran lengkung tu. 1, 2 dan 3. 1, 2, 3. Cikgu tanda kelebaran lengkung. So, kena ingat, ini adalah pandangan tambahan kelebaran. Bermaksud, setiap lebar perlu dipindahkan kepada paksi kepada sata rujukan. So, cikgu akan pindahkanlah. Okey. So, yang ni, cikgu pindahkan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. So, sekarang, Baik. kalau pelajar tengok nombor 1 ini, cikgu akan bawa. Okey. So, sini akan dapat nombor 1 Roman. 1 Roman, bawa ke atas, cikgu akan dapat nombor 1 Roman. Bila cikgu bawa ke atas, cikgu akan dapat di sinilah. Sini 1 Roman. Baik. Okey, lepas tu buat pula yang 2 Roman, kaedah yang sama. Cikgu akan dapat 2 Roman kat sini dan juga dapat 3 Roman. 3 Roman kat sini. So kita sambunglah kan? Kita sambung. So bila kita sambung, kita dapatlah satu lengkung. Kemudian kita tengok pula lengkung yang kedua. Lengkung kedua adalah daripada N. So lengkung kedua dia mesti daripada sini. Lengkung kita mesti daripada sini pergi ke sinilah nanti. Baik. Okey. So kaedah yang sama. Cuma kita perlu perhatikan. Untuk pandangan pandangan sisi, yang ini adalah garisan lengkung yang pertama. Baik. Lengkung yang kedua, dia diwakili oleh garisan yang ini. Yang ini. That's why dia akan bawa ke belakang lah. Baik. 1 Roman tu nanti dia akan bawa pergi ke belakang, baru dia pancarkan pergi ke sata rujukan. Baik. So dia akan dapat 1 Roman, 2 Roman dan 3 Roman. Tapi cikgu, macam mana kita nak tahu wujudnya 2 lengkung dalam pandangan bantuan kita? Kita boleh tahu wujudnya 2 lengkung apabila dekat sesuatu pandangan, lengkung itu diwakili oleh 2 garisan yang berbeza. Contoh macam ni kan, kita ada 2 lengkung kan. Okey. Lengkung pertama diwakili oleh garisan condong yang ini. Ini lengkung pertama. Baik. Ini lengkung pertama diwakili oleh satu garisan. Lengkung kedua dia diwakili oleh garisan yang ini. Baik. Dia kalau 2 lengkung jadi satu apabila dia berkongsi garisan lengkung tu. Contoh yang ini dia tak ada ni. Lengkung yang kedua pun dia berada kat sini juga. Baik. Itu maknanya dia ada satu lengkung je lah. Baiklah, diharapkan murid-murid setakat ini jelas penjelasan Cikgu Nizam berkaitan dengan topik kita, unjuran ortografi dan pandangan bantuan. Sedikit kesimpulan yang Cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid yang menonton kita di Didik TV, Cikgu. Okey, untuk buat murid-murid di luar dan juga murid-murid saya, LK ni secara teorinya senang, sangat mudah. Kita kena setkan dekat fikiran kita yang LK tu senang. Baik. Kita ratib hari-hari LK senang pun dia akan jadi senang, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, memang LK tu senang, cuma yang penting bila kita ada tak faham sesuatu dalam kelas, jangan kita biarkan benda tu 2-3 hari. Ya. Kita tak faham, terus tanya ke cikgu. Sebab bila kita tak faham hari ni tak faham, esok bertambah lagi topik yang kita tak faham. So bila dah lama-lama terus subjek itu kamu tak akan skor. Baik. Baiklah Cikgu, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Ahmad Nizam Selamat, Guru Kanan Lukisan Kejuruteraan dari MRSM Bentong kerana bersama-sama dengan kami hari ini. Terima kasih murid-murid, terima kasih Syafizi, Irfan, Iman dan juga Fahrin Iskandar, dan juga jurubahasa isyarat kita hari ini Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor. Semoga dapat mengurangkan rasa gerunnya murid-murid terhadap mata pelajaran maupun topik ini. Semoga kita berjumpa lagi. Saya Nisa K. Terima kasih.